Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi ya. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah pagi ini, kita dapat lagi bersama dengan, cikgu untuk, eee, tajuk masih lagi di bawah tajuk yang ketiga lah ataupun bab yang ketiga, iaitu, hari ini kita nak tengok pengesanan ralat lah, kan. Sebelum ni minggu lepas ataupun 2 minggu lepas tu kita dah tengok struktur kawalan ulangan kan. Jadi hari ini kita nak tengok pula, pengesanan ralat. Okey, sebelum ni pernah dengar tak perkataan ralat ni? Pernah. Pernah? Faham tak dia punya maksud dia? Hmm? Faham. Okey, alhamdulillah lah. Jadi at least kamu dapatlah sedikit dia punya gambaran kan, apa dia ralat tu kan. Okey, kalau kita lihat dekat sini dari segi istilah tu, ralat tu dia bermaksud kesilapan lah ataupun kesalahan. Ralat kan. Okey, yang menyebabkan sesuatu algoritma atau cara tu tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Tu maksud dari segi istilah lah. Okey. Dalam masa yang mudah, ralat tu kesalahan lah. Kesalahan, kesilapan. Tu maksud dia. Okey. Jadi ralat ni dia akan menyebabkan algoritma tu ataupun cara tidak berfungsi seperti yang kita harapkan lah. Okey, kita nakkan output yang ikut kehendak kita, tetapi bila kita run ataupun kita uji cara tu, kita tak dapatlah output yang seperti yang kita nak kan. Tu maksud dia. Okey, maksudnya ada ralat lah. Okey, yang berikutnya, ralat ni dia sekejap. Biasa ditemui dalam algoritma ni. Yang pertama ralat logik lah. Okey, ralat logik. Okey, logik ni ialah logik kan. Contohnya dari segi formula kan. Ini yang dalam PowerPoint ni dia ringkas lah. Kalau dalam buku teks tu dia lebih orang kata apa, dia punya penerangan tu lebih panjang lah. Sekejap kita cikgu tunjukkan ni. Dalam buku teks dia lebih kurang macam ni lah. Yang muka surat 83. Okey, 3.1.3 pengesanan ralat yang terdapat dalam silukut dan cetak alih. Dari segi istilah dia bagi ralat tu kesalahan menyebabkan algoritma atau cara tu tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau mengeluarkan output yang salah. Okey. Jenis ralat yang biasa dijumpai dalam algoritma ialah ralat logik kan, iaitu ralat yang menyebabkan sesuatu algoritma tu tidak menghasilkan output yang diingini. Okey, ralat logik ini dia boleh terjadi apabila tindakan atau langkah yang salah lah diminta untuk dilaksanakan atau urutan pelaksanaan tindakan itu tidak betul. Okey, oleh itu ralat logik disebabkan oleh kesilapan manusia sendirilah, kan. Contohnya dekat sini, di dalam buku teks tingkatan 1 ni dia tak terangkan. Okey, kalau tingkatan 2 tu dia bagi kepada 3 lah, kan. Ralat masa larian, ralat logik, ralat apa kan. Yang dia ada 3 jenis tu. Macam ni dia cuma nak mengenalkan apa, bagi orang kata kamu kenal dululah, kan. Berkenalan dulu dengan ralat ni. Okey, yang dikata logik dekat sini cikgu bagi contoh lah. Contohnya macam formula matematik, kan. Contohnya kalau sepatutnya dalam bahagian formula tu kamu nak letak simbol tambah. Tapi dekat situ kamu tersilap, kan, typing error kan, kamu tersalah tekan
simbol tambah tu kamu tertukar dengan simbol bahagi, kan. Sebab kadang dia punya tulisan tu kecil, kamu tak perasan kan, ataupun kita kalut-kalut kita type, dia punya atur cara tu, formula salah, kan. Dia dari segi bahasa pengatur apa dia punya kod atur cara tu betul, cuma formula matematik. Jadi contoh dia formula matematik lah, salah. Dia akan paparkan input, dia paparkan input yang ni lah kan, ikut pengiraan yang kita bagi tu, ataupun formula yang kita tetapkan. Tetapi input ataupun, output yang dipaparkan tu tak betul lah. Dia itu maksud dia, pelaksanaan tindakan dia tidak betul. Sebab tu dia kata, ralat logik ni disebabkan oleh kesilapan manusia semasa pembangunan algoritma, ataupun semasa pembangunan atur cara lah, kan, masa kita type kod atur cara tu. Okey, setelah suatu algoritma disiapkan, semakan semula harus dijalankan untuk mengesan sebarang ralat yang mungkin wujud dan membuat penambahbaikan terhadap algoritma tu. Dekat rajah ni dia tunjukkan dua jenis ataupun dua teknik lah, teknik semakan semula yang biasa digunakan. Okey, semakan semula juga dikenali sebagai semakan kualiti ataupun quality check. Okey. Okey, yang pertama teknik semakan meja ataupun desk check. Yang kedua, teknik langkah demi langkah ataupun step through lah. Okey. Okey, dia ada dua tu dua jenis. Pengesanan ralat. Okey. Ralat logik. Okey. Dia ada dua ni, semakan meja, desk check dengan langkah demi langkah ataupun step through. Okey. Semakan meja yang pertama ini teknik manual lah. Okey, teknik manual. Semakan meja ni yang mudah kita faham, teknik manual lah, kan. Proses dia tanpa menggunakan sebarang mesin. Okey, dia tak menggunakan komputer lah. Mesin tu komputer lah. Okey, lepas ni kalau jumpa perkataan mesin tu, kamu kena faham komputer. Okey, mesin adalah komputer. Jadi teknik semakan meja ni dia tak menggunakan komputer, okey, ataupun mesin lah. Dia hanya menggunakan pen dan kertas untuk mencatat keputusan yang diperoleh lah. Okey, penyemak dia menggunakan satu sampel data input dan memproses data itu secara manual, mengikut langkah-langkah algoritma. Okey, output yang diperoleh dibandingkan dengan output yang dijangka. Okey, output yang diperoleh tu dibanding dengan output yang dijangka. Output yang dapat tu dibandingkan output yang kita jangka lah, kita expect kan. Dia punya output tu macam mana yang kita nak. Okey. Semakkan meja yang kedua, yang tengok yang dalam buku teks ada lagi tak? Semakkan meja. Apa lagi dia kata? Proses dilakukan tanpa menggunakan mesin. Tu yang ada dalam PowerPoint tadi lah. Okey, menggunakan teknik manual, hanya pen dan kertas. Itu kena, dia punya keyword tu kena ingat lah. Okey, biar kita tak menggunakan mesin. Teknik manual ni dia guna pen dan kertas saja untuk nak mencatatkan keputusan yang diperoleh lah. Kemudian semasa melaksanakan teknik ni, penyemak menggunakan satu sampel data input dan memproses data tu secara manual mengikut langkah-langkah algoritma. Okey, algoritma tu boleh faham tak? Boleh ingat tak dia punya apa dia algoritma tu? Ni bahasa mudah dia apa? Langkah-langkah untuk
menyelesaikan apa? Masalah. Masalah. Okey. Kena ingat algoritma tu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah lah. Dia disebut mengikut langkah-langkah algoritma ni maksudnya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah lah. Kan? Tak kira lah masalah apa. Sama ada kamu nak bersiap ke sekolah, kamu nak membakar kek, kamu nak membuat kari kan. Kari ayam ke kari ikan kan. Dia ada langkah-langkah algoritma dia. Tapi bahasa mudah dia langkah untuk nak menyelesaikan masalah lah. Kan? Itu maksud dia algoritma. Okey, output yang diperoleh dibandingkan dengan output yang dijangka. Okey, output yang kita dapat tu kita bandingkan output yang kita jangka. Okey, itu maksud dia. Okey, sampel data yang dipilih itu sebagai data input adalah terdiri daripada data yang biasanya diproses oleh algoritma. Okey. Rajah 329 ni. Ini carta alih bagi menentukan nombor terbesar kan. Daripada dua nombor M dan N yang diinputkan yang ralat selagi M dan N mempunyai nilai yang berlainan. Dia tak ada ralat lah. Selagi M dengan N tu nilai dia berbeza ataupun berlainan lah. Kecuali kalau ada nilai yang sama kan. Nilai yang sama tu dia akan paparkan ralat lah. Okey, tiba-tiba fikir ni tengok sekejap lagi. Okey, daripada carta alih ni dia nak tentukan nombor terbesar kan. Yang mana satu nombor yang besar kan. Adakah M lebih besar ataupun N lebih besar kan. Okey, simbol-simbol ni cuba ingat balik. Okey, cuba ingat balik. Saya cuba zoom sikit. Okey, simbol mula dan tamat. Okey, bentuk dia macam mana? Okey, yang garisan atas dan bawah tu dia sama atau selari kan. Yang kanan dan kiri tu dia apa dia melengkung Ada macam kapsul sikit tu simbol untuk mula dan tamat. Kemudian anak panah ni cikgu ingatkan lagi dia mesti bersambung. Dia tak boleh tergantung antara kotak atas dan kotak bawah ataupun kotak yang sebelum dan selepas lah. Ni sebelum dia ke daripada kiri ke kanan ke, daripada atas ke bawah ke, ataupun ni daripada ni atas ke bawah pun dia mesti bersambung walaupun dia bentuk L kan. Dia mesti bersambung dia punya anak panah tu sebab ini menunjukkan aliran ni. Okey, aliran anak panah ni biasanya satu markah lah. Okey, nampak macam tak, bukannya satu anak panah ni satu markah, tapi semua sekali. Semua sekali. Sebab tu kena betul walaupun satu markah tapi banyak jugalah. Kan dia nak membezakan grade B dengan grade A, grade F dengan apa? E ataupun D ke. D dengan E, C dengan D. Okey. Okey, walaupun satu markah kena betul lah. Begitu juga dengan mula dan tamat ni. Mula dan tamat. Okey, biasanya kalau dalam exam mula dan tamat ni satu markah. Dia tak ada markah separuh Dia sains komputer daripada zaman teknologi maklumat, lepas tu bertukar kepada ICT, kemudian sekarang ni dah ubah kepada sains komputer ataupun macam menengah rendah asas sains komputer lah. Okey, dia punya kaedah pemarkahan tu sama. Okey. Okey, daripada zaman teknologi maklumat dulu dalam bahasa Melayu tu pun dia punya rajah-rajah ni pemarkahan dia sama. Dia tak ada markah separuh. Dia sama ada 1 sehingga 100 lah kan markah tu. Ataupun kalau satu soalan tu 1 hingga 5, 1 hingga 10. Dia tak ada satu soalan tu separuh kan. Dia tak ada markah kesian. Lainlah kalau bahasa Melayu mungkin ada kot. Okey.
Cikgu pun tak mengikuti dia punya pemarkahan bahasa Melayu macam mana kan. Sebab cikgu lama dah SPM tu tahun bila? 97 dah lama dah tinggal kan. Jadi dia punya format pemarkahan tu tak tahu macam mana bahasa Melayu. Tapi kalau sains komputer daripada ICT, daripada teknologi maklumat, ICT dan sains komputer ni, dia tak ada markah separuh. Okey, dia tak ada markah kesial lah. Sama ada 1, 2 kan, dan seterusnya lah. So, kena hati-hati bahagian anak panah ni kena betul-betul ni sentuh antara kotak sebelum dan kotak selepas. Ni kotak sebelum dan juga selepas ni. Ni dia bertemu anak panah ni pun kena bersentuh. Dia tak boleh tergantung dekat sini. Dia punya anak panah duduk dekat sini kan. Dia mesti bersentuh. Yang lain pun sama. Okey, dekat sini dia kata catat alih bagi menentukan nombor terbesar. Okey, ingat balik simbol mula dan tamat macam mana. Kemudian yang parallelogram ni. Ni simbol apa? Siapa tahu? Simbol untuk apa? Input, output, proses. Sebab antara mula dan tamat ni dia ada 3 perkara tu saja ni. Ni tengah-tengah ni. Kalau tak input, proses. Ataupun kalau tak input, output. Kalau bukan dua-dua tu, proses lah. Tapi ketiga-tiga perkara tu dia ada di tengah ni. Siapa tahu? Yang input ni apa? Input ni apa? Yang ni simbol apa ni? Simbol untuk apa? Semua saya dengan cikgu. Boleh dengar suara cikgu tak? Okey. Kalau tak dengar, tolong maklum Cikgu pun risau kot ni. Hari cikgu duduk cakap seorang-seorang, tengok. Semua dah terkeluar kan. Okey, ini simbol apa? Dia ada ni, serong kiri dan kanan ni. Simbol untuk apa? Tak tahu? Tak tahu Saya cikgu. Okey. Nak ni balik nak remind balik Okey. Dapat simbol apa? Dekat sini dia punya keyword dia apa? Cikgu highlight kan tu apa? Tak nampak Nampak tak? Buku teks. Kau nampak slide PowerPoint? Sebab cikgu share tadi entire screen. Patutnya boleh nampak lah sebab cikgu tukar-tukar ni PowerPoint dengan PDF ni kan. PDF yang buku teks. Boleh. Yang cikgu highlight ni nampak tak? PDF ni. Buku teks. Nampak. Cikgu highlight apa? Perkataan apa tu? Info je. Jadi simbol tu simbol untuk apa? Untuk input. Tu petua dia. Petua dia. Dia simbol untuk input dan output sama. Okey? Sama. Dia garisan di bahagian atas dan bawah tu dia sama kan? Dia lurus. Cuma penjuru kiri dan kanan tu dia serong. Ni simbol untuk input dan output. Ni petua dia kalau kamu jumpa perkataan input tu, input lah. Simbol untuk input. Kalau output, di bawah tu, papar ataupun cetak, print. Ini untuk output. Kan? Kalau kita guna komputer pun, kita input apa? Kita guna keyboard, kita guna mouse. Ni input device lah. Okay, input device ataupun mikrofon. Ni cikgu ajak balik
Dalam silibus tak ada. Kalau teknologi maklumat ICT dulu ada. Yang input, proses, output. Itu bahagian sistem komputer lah. Kan? Macam mana yang mana dikatakan input device, output device ataupun data input apa dia, kan? Data output apa dia, kan? Biasa kalau dari segi penggunaan komputer tu, input dan output dia ada 4 perkara lah. Input teks, berbentuk teks, gambar, kan? Teks ataupun simbol lah. Gambar, audio ataupun suara, kan? Dan juga video. 4 jenis input tu. Output pun sama. Kan? Kalau input tadi, input berbentuk teks, dia punya peranti dia, device dia, ni lah keyboard, mouse, kan? Lagi apa dah? Scanner. Kan? Kita nak scan nota, kan? Kita guna scanner. Tu yang berbentuk teks lah. Kemudian gambar ataupun grafik. Grafik, dia punya input device dia sama ada kamera, kan? Digital kamera lah, scanner, kan? Yang gambar lah. Maksudnya kita boleh inputkan gambar dekat situ. Tu untuk menggunakan input device tu lah. Lepas tu kalau bentuk tadi teks, gambar, grafik ataupun gambar, audio. Okey, audio, mikrofon lah. Mikrofon. Mikrofon lagi apa? Ada selain mikrofon? Tak ada, kan? Okey, ataupun telefon lah, kan? Itu makna dia telefon pun menggunakan mikrofon juga. Audio. Kemudian video. Video kita menggunakan video kamera ataupun handphone, kan? Handphone ni ada fungsi untuk nak merekod video lah, kan? Tu input device ataupun data untuk input. Kalau output, dari segi penggunaan komputer, kalau output, ni skrin komputer. Skrin komputer dia boleh papar apa? Data berbentuk teks dan juga grafik. Audio boleh, audio. Video boleh, video. Video boleh, kan? Teks, grafik, video. Kalau audio, skrin tak boleh lah. Kalau audio, dia punya speaker tu. Speaker, tak kira laptop ke, komputer ke, ataupun speaker yang asing tu. Okay? Tu boleh. Dari segi penggunaan komputer. Tapi ni dari segi carta alih. Carta alih dan juga lepas ni mungkin buat silu. Kena pastilah 3. Okey, sorry, satu lagi tadi yang cikgu terangkan tadi, input dan output. Satu lagi proses. Proses. Okey, kalau dari segi komputer tu, sistem unit komputer, selain daripada input dan output, satu lagi proses. Proses ni yang ataupun melaksanakan pemprosesan ni, dia punya otak komputer lah, prosesor dia. Contohnya macam Intel, apa lagi? Kalau handphone tu banyak lah, kan? Dia punya Snapdragon lah, apa, MediaTek apa, kan? Kalau laptop ataupun komputer ni, dia yang biasa kita dengar tu Intel lah. Intel, AMD, okay? Tu dia punya otak komputer tu ataupun prosesor dia, pemproses dia. Dia. Jadi itu dari segi sistem unit komputer lah, kan? Tapi ni dari segi istilah carta alih ni, kita tengok dia yang dekat tengah-tengah ni pun melibatkan ketiga-tiga perkara tadi lah. Dia ada input, proses dan output. Okey, jadi kena kenal pastilah. Input dan output, simbol dia sama. Ni input, kan? Ni yang diserong kiri dan kanan. Ini untuk input.
Okey, untuk output simbol yang sama ataupun kotak yang sama bentuk dia sama kan. Untuk output ni dia punya keyword dia papar, cetak ataupun print kan. Kalau input lah ataupun masukkan. Okey. Input, masukkan. Ni data untuk input. Proses pula dekat mana? Proses ni lah. Yang segi empat ni. Simbol segi empat ni adalah untuk proses. Ni yang dia proses ni. Okey. Yang berbentuk diamond ni untuk syarat ataupun pilihan. Syarat dia sama ada ya ataupun tidak kan. Ya ataupun tidak. Kalau proses ni apa yang diproses ni? Nombor terbesar ialah M. Nombor terbesar ialah N. Kan? Okey, dia kita tengok dia punya perjalanan dia. Dia mula, lepas tu input nombor M kan. Maksudnya dia masukkan nombor M lah. Kemudian input nombor N. Lepas tu dia terus kepada syarat ataupun kawalan ni kan. Okey, adakah M lebih besar daripada N? Kan, dia punya ni. Dia punya syarat ni. Adakah M lebih besar daripada N? Dia tengoklah. Jika ya, nombor terbesar ialah M. Jika tidak, nombor terbesar ialah N. Kemudian paparkan keputusan. Okay? Jadi input nombor M ni letaklah M tu berapa kan? Contohnya 5. N ni 6. Lepas tu tengoklah. Adakah 5 lebih besar daripada 6? Kan? Tidak. Kan? Tidak kan? Tidak, maksudnya dia akan paparkan dekat sini N tu nombor terbesar lah. Kan? Melainkanlah kalau M tu 8, N tu 7 kan? Barulah dia syarat ni dia akan pergi kepada ya, nombor terbesar ialah M. Kan? Dan papar keputusan dan tamat program lah. Okey. Kita tengok dia punya aktiviti ni, tengok dia nak buat apa. 330 set. Aktiviti berfikir 329 ni catat alih dia kan. Okey. Lihat aktiviti berfikir 3.4. Algoritma ni tidak mempunyai sebarang ralat selagi M dan N mempunyai nilai yang berlainan. Okey. Okey, dia punya aktiviti berfikir ni dia nak mengesah ralat dengan teknik semakan meja. Okey, semak catat alih algoritma dalam rajah 329 dengan menggunakan sampel data berikut. Ni dia bagilah nilai M dan nilai N tadi. M nilai dia 7, N nilai dia 32. B, M nilai dia 28, N nilai dia 6. Okey, kita tengok yang A dulu. M 7, N 32. Okey, M 7, N 32. Okey, syarat yang pertama ni. Adakah M lebih besar daripada N? M 7. Maksudnya tidak kan? Sebab M tu lebih kecil daripada N. Jadi, tidak. Jadi, akan paparkan nombor terbesar ialah N lah. Okey, N. Nombor terbesar. Kemudian, B, M sama dengan 28, N 6. Ni 28, N ni 6. Okey, M lebih besar kan? Jadi, adakah M lebih besar daripada N? Ya kan? Jadi, nombor terbesar ialah M. Dia akan papar lah keputusan dekat sini. Okey, setakat tu boleh faham tak? Talha? Talha? Boleh faham? Fitri? Putra? Boleh. Okey, alhamdulillah nah. Mudah aja kan? Kemudian catatkan output yang dihasilkan.
Okay, adakah output daripada algoritma 3.29 tu seperti yang dijangkakan? Adakah output dia seperti yang kita jangka? Ulangi langkah 1 dengan menggunakan data berikut. Langkah 1 yang ni lah. Guna data ni pula, kan? Yang ni tak dapat ni. Ni tak dapat lah sebab M dengan N ni sama kan? Ini pun sama. Kan? Catatkan output yang dihasilkan. Apakah kelemahan algoritma Raja 329 apabila dua nombor yang sama nilai diuji? Apa kelemahan dia? Ni. Kalau dua nombor yang sama, apa kelemahan dia? Kalau dua nombor yang berbeza, okey lah. Dia akan paparkan ya ataupun tidak. Tapi kalau dua-dua nombor sama, M dengan N ni sama ada 15 ataupun 8. Apa output dia? Rasa kamu dah. Dapat tak? Ya pun bukan kan? Tidak pun bukan. Jadi macam mana? Dia tak boleh nak paparkan output lah. Tu dari segi logik lah. Kan? Dia takkan paparkan ya ataupun tak paparkan tidak. Sebab dari segi simbol ataupun formula dekat sini, dia nak cari adakah M lebih besar daripada N. Okay. Tu dari segi ni lah. Teknik simakkan meja. Tu kelemahan dia. Okey. Jadi dekat bawah tu muka surat 85, ni dia punya penambahbaikan lah kepada catat alih yang 3.29 tadi. Dia nak tambah baik agar algoritma dalam rajah di atas tu 3.29 tu dapat menentukan nombor yang terbesar daripada dua nombor yang mempunyai nilai yang sama. Jadi dekat sini tengok rajah 3.30 dia buat macam mana. Okey, yang simbol bulat ni untuk sambungan sambungan maksudnya dia mula di tengah-tengah lah. Sebelum dan selepas. Maksudnya sebelum syarat ni dia ada lah yang di atas ni. Dia ada mula dia declare apa ni? Input nombor M, input nombor N, kan? Tu maksudnya dia ada lagi lah. Tapi dia mula kat tengah-tengah ni. Dia nak tambah baik kat tengah-tengah ni je. Yang sebelum dan selepas ni, ni tak ada masalah. Yang di tengah-tengah ni saja. Sebab tu dia letak simbol ini. Simbol bulat ni. Ni untuk sambungan Sambungan. Sebelum dan selepas. Kalau aku mau jumpa simbol ni, dia untuk sambungan lah. Maksudnya ada sebelum dan selepas tu. Kena faham yang tu. Okey, dekat sini yang ada kawalan kawalan ataupun selection ataupun pilihan Okey, dekat yang pertama ni dia letakkan syarat dia adakah M lebih besar daripada N. Jika ya, ni proses dia akan proses nombor terbesar ialah M. Kemudian terus papar kan. Jika tidak, dia akan tengok syarat yang kedua pula. Adakah N lebih besar atau bersama dengan adakah lebih besar daripada M? Kan? Jika ya, nombor terbesar ialah N lah. Dia akan proses lah. Dia akan proseskan nombor terbesar ialah N. Ini kamu kena faham yang ni bukan output dia lagi. Ini baru proses ni. Dia di peringkat proses. Okey, dia ke bawah ni, dia punya output dia di bawah ni. Okey, sama dengan ini, nampak ni. Dia main kat sini kan. Jadi dekat sini masih proses ni. Dia punya output dekat bawah ni. Sebelum tamat tu dia ada output dia, paparkan keputusan tu kan.
Okey. Jika tidak, dia akan proses sama nilai. Ni dari segi penambahbaikan tu, dia letakkan 2 struktur kawalan lah. Yang rajah 3.29 tu, satu saja dia punya struktur kawalan. Dekat sini, dia ada 2 struktur kawalan pilihan. Okey. Ataupun 2 syarat lah. Syarat yang pertama, adakah M lebih besar daripada N? Syarat yang kedua, adakah N lebih besar daripada M? Jika tidak, dia akan proses sama nilai lah. Maksudnya dua-dua bukan kan? Ke M nilai dia 8, N pun nilai dia 8. Jadi akan proses sama nilai dan paparkan dekat sini, dekat output ni. Di bawah tu, M dan N tu sama nilai. Okey. Okey, boleh nampak tak dia punya tu? Macam mana penambahbaikan dibuat dekat situ? Okey lah. Maksudnya kamu tengok dan fahamkan lah. Okey. Ini aktiviti berfikir 3.5 ni apa? Berkumpulan aktiviti berkumpulan. Tak apalah. Kita nak buat sekarang pun mungkin makan masa kan. Okey, mengesar alat dengan teknik semakan meja Yang ni teknik semakan meja kan. Yang pertama tadi teknik semakan meja. Okey, yang kedua langkah demi langkah. Panjang cikgu cerita semakan meja ni lah. Langkah demi langkah dia kalau ikut slide tu tak banyak. Jadi cikgu rujuk kepada buku teks lah. Semakan meja maksudnya sampai dekat sini lah. Okey, sebenarnya semak langkah demi langkah lah. Okey, kita tengok. Semakan meja tadi dah habis. Ni kalau kamu nak cuba buat cuti 2 hari ni ataupun dalam masa seminggu ni boleh juga. Aktiviti berfikir ni Okey, seterusnya cikgu terangkan dulu teknik langkah demi langkah ataupun step through. Okey, kalau daripada slide ni langkah demi langkah dia cerita langkah demi langkah dia memeriksa logik algoritma secara langkah demi langkah mengikut urutan dalam algoritma. Okey. Dan dia langkah demi langkah juga dia tidak menggunakan sampel data seperti semakan meja. Dia tak menggunakan sampel data. Okey. Tu dia punya keyword dia yang kamu kena ingat. Kalau teknik semakan meja dia menggunakan sampel data. Kalau langkah demi langkah dia tak menggunakan sampel data. Tu maksud dia perbezaannya lah. Penghasilan melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan. Jadi untuk langkah demi langkah ni dia punya penghasilan dia melibatkan gabungan antara pelbagai pilihan dan ulangan. Okey, langkah-langkah dia untuk nak menghasilkan pseudocode dan catat alih. Yang pertama, dia kenal pasti masalah. Yang kedua, data input. Kemudian, proses, mereka bentuk algoritma, output dan tulis pseudocode dan melukis catat alih. Tu dari segi ni dah habis. Dia orang kata apa? Simple sangat. Yang 314 tu. Okay, sorry. 314 ni minggu depan lah. Dia tak banyak ni. Dah nak habis dah ni. Dah masuk peta minda 3 tu. Dah nak habis ni. Ni kalau peta minda ni pun bagus kalau kamu buat. Okay, algoritma dia ada apa. Dari segi definisi. Langkah-langkah. Dihuraikan dalam yang guna bahasa apa. Kemudian dalam 2 bentuk, pseudocode, catat alih, semasa pembangunan algoritma, mengesan, ralat, melibatkan struktur kawalan pilihan, jenis
pilihan tunggal, dui pilihan, pelbagai pilihan. Kemudian melibatkan struktur kawalan ulangan, jenis selagi, ulang sehingga dan juga untuk. For kan. Ni peta minda. Ni cara kamu nak ingat lah yang terlibat dalam bab yang ketiga ni lah, algoritma ni. Okey, so 1, 2, 3. 3 muka surat ni insya-Allah minggu depan lah. Okey. Tadi terlajak yang ni bukan dia kita nak habiskan dalam masa ni mungkin tak ni lah kan. Tak sempat. Jadi kita tengok yang teknik langkah demi langkah tu ataupun step through langkah demi langkah. Okey, cikgu cuba habiskan yang ni sampai dekat sini lah. Teknik langkah demi langkah ni dia akan memeriksa logik algoritma. Okey, logik algoritma secara langkah demi langkah mengikut urutan dalam algoritma. Okey, diikutlah langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4 dan seterusnya sehingga tamat program lah. Okey, ataupun kalau algoritma apa kamu nak bersiap ke sekolah kan? Okey, kamu nak bersiap ke sekolah, kamu pakai apa dulu? Pakai seluar. Kemudian pakai baju kan? Kemudian ikat tali leher. Kemudian sikat rambut kan? Ataupun selepas tu kamu pakai stocking. Lepas pakai stocking, pakai kasut. Dia punya algoritma tu mesti langkah demi langkah lah, ikut urutan. Dia tak boleh pakai kasut dulu, baru nak pakai stocking. Kan? Kan itu dia jadi macam tak ikut urutan lah. Dia mesti pakai seluar, pakai baju, pakai tali leher. Lepas tu sikat rambut kan. Dia ikut urutan. Okey, berbanding dengan teknik semakan meja, sampel data tidak digunakan. Dia tak guna sampel data. Okey, untuk teknik ni. Macam teknik semakan meja, dia guna sampel data lah. Okey, adakah M lebih besar daripada N kan? Adakah N lebih besar daripada N kan? Jika tidak, nilai dia sama. Okey. Tu teknik semakan meja. Tapi ini langkah demi langkah. Dia semak langkah demi langkah lah. Okey, Rajah 3.31 ni, dia menerangkan ataupun menunjukkan catat alih dan Rajah 3.32 yang sebelah kanan ni adalah pseudo code untuk algoritma yang memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 10. Okey. Dia nak paparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 10. Dia nak paparkan kan. Jadi kita tengok yang catat alih dulu Ini besar sangat cikgu kecilkan sikit. Sama juga. 129 boleh lah. Dia dekat situ dia ada mula dan tamat. Tu pasangan dia. Kemudian dia punya aliran ni, anak panah ni. Okey, selepas mula tu setkan jumlah kepada kosong. Ini proses lah. Sebab dia segi 4 tepat ni. Ini pun proses. Okey, setkan nombor kepada kosong. Yang pertama jumlah, yang kedua nombor. Okey, jumlah kosong, nombor pun kosong kan. Kemudian dia pergi kepada kawalan ni ataupun pilihan ni. Pilihan ni ada 2 je. Ya ataupun tidak kan. Okey. Syarat yang pertama ataupun dia punya syarat dia 1 je kan syarat dekat sini. Yang lain tak ada kan. Okey, adakah nombor lebih kecil daripada 10? Jika tidak, dia akan paparkan jumlah. Okey. Jika ya, tambah nombor kepada jumlah. Nombor yang ni kan. Jumlah ini. Nombor dia kosong. Jumlah pun kosong. Okey. Okey, adakah
kosong tu lebih kecil daripada 10? Ya lah kan? Maksudnya dia akan tambah nombor kepada jumlah. Dia akan tambahlah nombor. Ni nombor ni dia tambah kepada jumlah. Jadi kosong tambah kosong kan? Kan? Kosong tambah kosong. Kemudian proses yang seterusnya tambah 1 kepada nombor. Tambah 1. Kemudian dia ulang balik. Sini jadi 1 lah. Kan? Sebab ini yang mula tadi nombor dia kosong. Lepas tu jumlah dia pun kosong. Jadi bila tambah 1 ni, kosong tambah 1 jadi 1 lah. Dekat ni 1. Adakah 1 lebih kecil daripada 10? Ya. Dia akan tambah lagi. Kan? Dia tambah. Main sini. Okey. 1 tambah 1 jadi 2. Dia ulang lagi. Ulang. Sampailah 10. Kan? Adakah 10 lebih kecil daripada 10? Tidak. Dia paparkan jumlah dekat sini. Nah? Semua nombor antara 1 hingga 10. Ni dia nak catat alif untuk nak tambah, untuk nak paparkan jumlah semua nombor tu antara 1 hingga 10. Okey? Itu maksud dia. Itu menggunakan teknik langkah demi langkah lah. Maksud satu-satu lah. Ni daripada kosong jumlah kosong, nombor pun kosong kan? Adakah nombor lebih kecil daripada 10? Ya. Dia tambah nombor kepada jumlah tu. Kan? Nombor kosong, jumlah pun kosong. Kan? Kosong nombor kosong lah. Dekat sini baru ditambah 1. Tambah 1 kepada nombor tu. Okay, dia ulang. Maksudnya dia check satu-satu lah. Okay, dia semak 1, 2, 3, 4 sampailah 10. Okay. Tu dari segi catat alif. Dan yang berikutnya pseudocode. Okay, sebelah kanan ni pseudocode. Okay, kalau aku melihat pseudocode ni besar sangat. Okay. Okay, dekat pseudocode ni mula dan tamat pasangan dia. Setkan jumlah sama dengan kosong. Setkan nombor sama dengan kosong. Selagi ni syarat lah. Okay, dekat sini kita lihat sama tak? Setkan nombor. Selagi nombor lebih kecil daripada 10. Tambah nombor kepada jumlah. Tambah 1 kepada nombor. Tamat selagi. Paparkan jumlah dan tamat. Dia satu-satu. Dia check satu-satu. Okay. Masa ujian ataupun exam nanti, sepatutnya yang ni lah. Pseudocode dahulu. Lepas algoritma tu, kamu buat pseudocode. Okay, pseudocode ni tengok dia punya ni tally tak? Kalau pseudocode dia ada okay, dekat sini dia ada mula dan tamat kan? Okay, mula dan tamat. Catat alif pun mula dan tamat. Dia punya mesti tally Kalau dalam pseudocode dia ada mula, dalam catat alif pun dia ada mula. Dalam pseudocode ada tamat, catat alif pun ada tamat. Okey, kemudian yang kedua apa dah? Selepas mula dekat sini. Setkan jumlah sama dengan kosong. Dekat catat alif pun setkan jumlah sama dengan kosong. Yang ketiga, setkan nombor sama dengan kosong. Dekat catat alif pun sama. Dia mesti ikut apa yang kamu buat dekat catat alif dalam pseudocode. Dalam catat alif pun dia mesti tally Okey, itu yang ketiga. Yang keempat apa dah? Selagi nombor lebih kecil daripada 10. Selagi yang ni lah. Adakah nombor lebih kecil daripada 10? Dia akan tambah. Tambah ni, proses ni. Ini proses
Yang selagi ni syarat. Bila syarat, automatik guna simbol diamond. Tambah ni adalah proses. Bila proses, dia guna simbol segi empat tepat. Segi empat tepat. Tally tak? Tambah nombor kepada jumlah. Tambah nombor kepada jumlah. Tambah 1 kepada nombor. Tambah 1 kepada nombor. Kemudian tamat selagi. Dia sebab ada mula mesti ada tamat kan? Tamat selagi. Maksud dia bila dah habis dah ni sampai 10, dia dah tamat dah selagi tu. Maksudnya tidak lah. Tidak. Dia paparkan jumlah lah. Ni paparkan jumlah. Paparkan jumlah tu adalah output. Output kan. Apa tu? Tamat. Kat sini pun tamat. Nampak? Jadi, si dukut dahulu kamu buat jalan cerita dulu, baru kamu lukis ni. Dia punya catat ali ni. Okey. Ingat habis kot untuk ni. Hari ni Jadi, kita dah tengok pengesanan ralat Pengesanan ralat menggunakan teknik semakkan meja, desk check dan juga langkah demi langkah. Okey, setakat tu ada soalan?